من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ini kasih Al-Fadhil Tuan Imam, para asatidzah, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat sama-sama kita salat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita beriktikaf. InsyaAllah pada pagi ini bulan Sya'ban, satu bulan yang Nabi SAW sebut dalam hadis baginda menyatakan syahrun turfa'u fihil a'mal, satu bulan yang diangkat padanya amal-amal kebajikan. Amalan-amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala antaranya pada bulan Sya'ban. Dan Nabi SAW sabda, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka ketika mana amalan aku diangkat, aku berada dalam keadaan berpuasa. Sebab tu Rasulullah SAW banyak berpuasa sunat pada bulan Sya'ban. Dan baginda diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata, ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak lihat, kata Aisyah, Rasulullah banyak berpuasa lebih pada berpuasa di bulan Sya'ban, puasa sunat. Jadi nak menyatakan bahawasanya bulan Sya'ban ni satu bulan latihan untuk kita sambut bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ni dia punya anugerah paling besar ialah la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. Dan insya-Allah dalam 17 hari lagi kita akan sambut bulan Ramadan. Moga-moga kita mendapat apa yang menjadi objektif daripada bulan Ramadan, iaitu la'allakum tattaqun. InsyaAllah saya akan syarah bab ni, la'allakum tattaqun tu, walaupun kita sebenarnya belajar tafsir surah Al-Insan, tapi tak apalah, sebab bulan depan tak lama lagi, 17 hari lagi kita nak puasa. Kita berharap moga-moga kita dapat la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Apa kepentingan takwa dan apa kelebihan takwa? Kita puasa sungguh-sungguh kita dapat takwa, apakah yang Allah Ta'ala akan kurniakan bagi orang bertakwa? Orang bertakwa Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Talaq, orang bertakwa. Yang pertama dia akan dapat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa-siapa bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan berikan kepada dia makhraj. Kita belajar makhraj tajwid kan. Makhraj ini maksudnya tempat keluar. Makhraj, tempat keluar. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan jadikan kepada dia jalan keluar daripada masalah. Apa-apa masalah datang, mesti ada makhraj ni, ada jalan keluar. Siapa dia ni? Orang bertakwa. Itu kelebihan pertama orang bertakwa. Kelebihan kedua orang bertakwa, dalam surah At-Talaq Allah Ta'ala sambung lagi, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kelebihan kedua orang bertakwa, Allah Ta'ala akan bagi rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, dari jalan yang dia sendiri pun tak sangka-sangka. Tuan-puan hidup lama dah. Ramai di kalangan kita hidup dah 60 tahun, 70 tahun. Banyak kali rezeki datang kita tak sangka. Mari kau ini rezeki, kita tak sangka. Banyak kali. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala yang bagi. Mungkin kerana takwa kita. Mana tahu 2-3 hari lagi tuan-puan dapat cabutan bertuah Aufar 1 juta bank Islam. Memang tak sangka-sangka tu. Mana tahu kerja Allah Ta'ala. 2, kelebihan orang bertakwa. Ketiga, kelebihan orang bertakwa, surah At-Talaq juga. Surah At-Talaq ni surah cerai, At-Talaq, cerai. Tapi banyak kelebihan takwa Allah Ta'ala sebut dalam tu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah Ta'ala sebut, siapa-siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusan hidupnya senang. Tengok dalam surah cerai, tapi Allah Ta'ala cerita takwa. Sebab apa? Sebab seluruh urusan akan senang, seluruh jalan masalah akan ada jalan keluar dengan syarat takwa. Jadi sepatutnya tak bercerai lah. Sebab orang bertakwa ni insya-Allah tak bercerai. Kenapa tak bercerai? Sebab apa? Sebab ada makhraj, ada jalan keluar. Semua urusan hidup dia senang, rezeki dia murah.
Baik, 3 kelebihan takwa ni Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Talaq. Allah Ta'ala juga sebut kelebihan takwa yang lain dalam surah lain, antaranya surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajar kamu, Allah akan bagi tahu kamu ilmu. Berdasarkan ayat ni, kelebihan takwa juga, seorang tu mudah belajar. Jadi kalau anak-anak kita nak supaya anak-anak kita ni belajar bijak, mudah faham, bagi dia jadi orang yang bertakwa, insya-Allah mudah dia belajar. Pelajar terbaik SPM salah satu tahun tu nama Nurul Madihah. Nurul Madihah dia dapat straight A lepas daripada Amalina, kemudian Siti Fatimah, kemudian Nurul Madihah. Nurul Madihah dia seorang yang keluarga yang miskin. Bila keluarga miskin, dia pergi sekolah, ketika di sekolah beliau berpuasa. Kenapa dia puasa? Sebab duit tak ada kan. Dia berpuasa dan ketika rehat dia akan pergi ke perpustakaan. Jadi puasa dia banyak tu menyebabkan dia mendapat takwa lah tu. Puasa banyak kan takwa, la'allakum tattaqun. Jadi bila belajar, alhamdulillah menjadi pelajar cemerlang, masuk dalam TV, masuk dalam sehingga rumah dia dibaiki. Bapa dia seorang nelayan. Kenapa? Kerana wattaqullah, kamu bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah ajar kamu. Ramai mana pelajar-pelajar tahfiz yang mengambil SPM hanya setahun sahaja. Setahun dia ambil SPM. Dia menghafal Quran 3 tahun, dia ngulang Quran setahun, kemudian dia ambil SPM setahun. Ini ramai. Saya mengajar sekolah tahfiz 3 tahun, mula tahun 99 sampai 2002. Dan ramai pelajar-pelajar saya yang hafal Quran 3 tahun, mengulang Quran setahun untuk lancar Quran, masuk sekolah, baru masuk sekolah setelah 4 tahun masuk sekolah, terus masuk tingkatan 5. Puasa cemerlang, Imam Muda Ashraf antaranya, pencetus Ummah Tawi tu antaranya yang sempat saya ngajar dulu. Nak bagi tahu dia hanya ambil SPM setahun je. Kenapa? Mereka cerdik sebab mereka takwa. Tu takwa. Saya bila dapat pengalaman macam tu, anak saya buat gitu juga. Anak saya baru habis SPM. Tapi dia ambil SPM setahun je lah. Setahun sahaja, tingkatan 5. Tahun ni tak sampai setahun tahun ni. Sebab apa? PKP aja. Belajar belajar bulan 1 sampai bulan 3. Lepas tu PKP. Lepas tu tak apalah, tengok okey je ambil SPM baru ni. Okey je, percubaan pun okey. Puasa baru ni pun okey, relax je. Kerana apa? Kerana wattaqullah. Kerana dia ada takwa. Itu kelebihan takwa yang keempat dalam surah Al-Baqarah. Kelebihan takwa yang kelima yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Ini yang penting, amat penting. Wahai orang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah jadikan kepada kamu ada furqan, ada kemampuan untuk membezakan benda hak dan benda batil. Sebab kita ni tuan-puan, banyak sangat maklumat-maklumat datang dalam kepala kita. Zaman sekarang macam-macam maklumat. Jadi kita pun pening, yang ni ke betul, yang ni ke betul, kita pun tak tahu, pening sangat. Tak kira lah dalam apa-apa keadaan pun, dalam politik ke dalam apa ke, tak tahu mana satu yang betul. Kalau kita bertakwa, Allah Ta'ala bagi kepada kita, yaj'al lakum furqana, Allah bagi kepada kita kemampuan untuk membeza. Nabi SAW, baginda dia Nabi cerak dah, bahasa Kelantan dah, cerak, confirm dah dia ni berada di jalan betul. Wa innaka ala siratim mustaqim, benar dah Rasulullah SAW. Tapi baginda SAW, idza qama minal laili, kalau dia bangun semayang malam, iftataha salatahu, dia baca iftitah semayang dia. Ni kena amal lah ni. Kalau siapa-siapa bangun malam, iftitah semayang malam Rasulullah SAW ialah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Itu iftitah Nabi SAW dalam qiyam.
Bukan salah baca Allahu Akbaru kabira wajah tu, bukan. Tapi dalam hadis ni dia diriwayatkan bahawasanya baginda idza qama minal laili iftataha salatahu, bila dia qiyam lail, bila dia bangun malam nak sembahyang tahajud, dia mulakan iftitah sembahyang dia dengan Allahumma rabba Jibril, wahai Allah Tuhan kepada Jibril, wa Mikail, Tuhan kepada Mikail, wa Israfil, Tuhan kepada Israfil, lagi fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, tahu perkara gaib, tahu perkara nyata, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkaulah ya Allah yang menetapkan hukum, yang menetapkan keputusan terhadap apa yang diperselisihkan oleh manusia sekarang. Manusia duk perselisih, yang ni kata dia betul, yang ni kata betul. Siapa dia yang boleh tetapkan memang betul sungguh? Kumpulan mana betul sungguh? Pihak mana betul sungguh? Allah je boleh tetapkan. Allah je boleh beritahu yang ni betul, yang ni betul. Kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, dini, tolong bagi petunjuk kepada aku. Limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Tolong bagi petunjuk kepada aku supaya aku ni berada di jalan yang benar dengan izinmu ya Allah, supaya aku ni duduk di pihak yang benar. Sebab itulah Ummu Salamah dan Anas bin Malik bertanya soalan yang sama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ni, dua orang yang amat rapat dengan Rasulullah. Ditanya soalan apa? Kenapa baginda banyak sangat baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Antara doa Nabi yang paling banyak, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tolong kekalkan hatiku atas agamamu. Jadi dua orang isteri Nabi dengan khadam Nabi tanya, aku dengar kau baca banyak doa ni, kau berdoa dengan Allah, kepada Allah dengan doa ni banyak, kenapa? Maka kata Rasulullah SAW, innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sungguhnya hati manusia ni berada di bawah kuasa Allah Ta'ala. Dia boleh tukar bila-bila masa. Dia boleh tukar hati, daripada baik jadi jahat, daripada jahat jadi baik, dia boleh tukar. Jadi Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala berkuasa menukar hati manusia ni, maka Nabi banyak baca doa supaya kekal hati baginda atas agama Allah. Jadi kita ni orang yang lemah ni, patutnya baca banyak-banyak doa-doa sebegini supaya kita ada furqana, kita ada kuasa atau kemampuan untuk membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Kita jangan rasa sedap, oh tak apa aku datang masjid, jangan. Kenapa saya kata jangan rasa sedap, jangan rasa selesa? Sebab ada orang yang ikut ajaran Ayah Pin. Ikut ajaran Ayah Pin walaupun dia belajar agama, bukan tak ada. Ajaran Ayah Pin ni dia naik bila masuk dua orang, ustaz dan ustazah. Dia naik. Seorang nama Ustaz Muhammad bin Ya, seorang nama Ustazah Kamariah, suami isteri. Dua-duanya lepasan Universiti Azhar. Ustaz Muhammad Ya pernah ngajar saya 3 tempat tajuk nusus di Ma'had Muhammadi. Pernah ngajar. Pernah lah ngajar Ustaz Muhammad Ya. Waktu tu dia sudah ditangkap, kemudian dipenjarakan di Perak, tapi Sultan Perak bagi pengampunan dengan syarat jangan mengajar di negeri Perak, maka dihantar ke Ma'had Muhammadi Kelantan dengan harapan duduk di sekolah Ma'had tu dapatlah ustaz-ustaz betulkan dia punya kesalahan. Dan waktu tu dia jadi guru kelas saya ketika saya tingkat 4. Dia ngajar nusus ni syair bahasa Arab. Dia ngajar sikit, lepas tu kita pun buat laporan pelik-pelik dia ngajar, maka dia jadi kerani, gaji guru. Pengetua letak jadi kerani, tapi gajinya gaji guru lah. Duduk kat pejabat jadi kerani lah. Kemudian dia terus bergiat dengan ajaran Ayah Pin sehingga ditangkap pula di Kelantan dan dia hendak dijatuhkan hukuman apa? Hukuman di bawah mahkamah syariah, dan dua-dua suami isteri ni isytihar murtad supaya lepas daripada hukuman mahkamah syariah, isytihar murtad, dan dia meninggal ketika ajaran Ayah Pin tengah duduk kuat. Sebab tu saya kata ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Itu amat penting. Lagi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, amat penting. Saya tengah tulis buku tajuk Husnul Khatimah. So saya baca baca tentang Husnul Khatimah ni,
ulama-ulama dahulu salafus salih, benda yang paling dia takut ialah su'ul khatimah. Paling-paling dia takut. Sufyan Ats-Tsauri pernah sujud, dan orang-orang lalu tengok dia sujud depan Kaabah, orang tawaf sampai siap tawaf, dia tak angkat lagi kepala. Sufyan Ats-Tsauri tak angkat lagi kepala. Bila orang tanya dia kenapa, dia kata dia amat takut su'ul khatimah. Dia amat takut. Jadi kita ni kalau kita bangun malam, kita bacalah, kita iftitah salat kita supaya Allah Ta'ala letakkan kita di jalan yang tepat. Dan salah satu cara untuk dapat jalan yang tepat, tahu membezakan buruk dan baik ni, ialah bertakwa kepada Allah. Ya ja'al lakum furqana. Allah Ta'ala jadi kepada kamu furqana, kemampuan untuk memilih. Moga-moga kita tergolong daripada golongan orang yang berada di atas jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik, 5. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala sebut kelebihan takwa juga, yukaffir anhu sayyi'atihi wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah Taala hapuskan segala dosa-dosanya. Yang keenam. Yang ketujuh, wa yu'zim lahu ajra, Allah Taala besarkan ganjaran pahala dia. Yang ketujuh. Yang ke-8, Allah Taala sebut dalam surah Thaha, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun melainkan dia pasti kena titi-titi yang sirat. Bila dia titi-titi yang sirat, Allah Ta'ala sebut thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian yang berjaya sahaja titi-titi yang sirat ini adalah orang yang bertakwa. So dalam Quran ada 8 kelebihan orang bertakwa dalam Quran. Itu buka-buka ada 8 berdasarkan ayat-ayat Quran. Baik, soalannya, macam mana kita nak dapat takwa? Antaranya puasa. La'allakum tattaqun. Dan puasa pula sebelum kita masuk bulan Ramadan, untuk kita kejar. Sebab takwa ni maksud dia imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Maksud dia melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Dan perintah Allah di bulan Ramadan ni patut kita kejar sungguh-sungguh. Sebab bulan Ramadan Allah ganda-gandakan amalan. Man taqarraba ilayya bi khaslatin, man taqarraba ila Allah bi khaslatin min khisalil khairi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Siapa-siapa buat perkara-perkara baik, iaitu perkara-perkara sunat di bulan Ramadan, maka seperti melaksanakan perkara fardu di bulan lain. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Siapa-siapa buat perkara fardu, maka dia seperti melaksanakan 70 perkara fardu di bulan-bulan lain. Maknanya gandaan pahala banyak. Baik, man taqarraba fihi bi khaslatin min khisal khairi kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Wa man adda fariidatan fi ma siwah kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Tu hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Khuzaimah, berada di hadis yang pertama dalam Mustikah Hadis jilid yang ketiga. Mustikah Hadis jilid yang ketiga, pertama sekali hadis ni. Hadis menceritakan tentang buat perkara fardu di bulan Ramadan 70 kali ganda. Buat perkara sunat macam perkara fardu. Maknanya Allah Ta'ala gandakan pahala. Jadi bila Allah Ta'ala gandakan pahala, kita kena masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita ni ringan dan mudah buat ibadat. Macam mana kita dipayah buat ibadat? Nabi SAW sabda, kenapa sebab kita payah buat ibadat? Kita tak ada kemanisan ibadat. Nabi SAW sabda dalam hadis riwayat Ibnu Mardawih dalam kitab Ad-Durrul Mansur, As-Suyuti menyebut, innal 'abda la yudhnibu dzamba fayuhramu bihi qiyamal lail. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yudhnibu dzamba, kalau dia buat dosa, fayuhramu bihi, maka tersekat dia dengan sebab dosa dia buat tu qiyamal lail, bangun qiyamul lail. Jadi berat nak bangun qiyamul lail, antaranya sebab dosa banyak. Dalam kitab Abdul Qadir Al-Mandili, Penawar Bagi Hati, dia sebut, innan nadhara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha adzaqahu Allah ta'ma ibadatin tasurruh. Maksud dia, sesungguhnya melihat kepada aurat perempuan, kecantikan perempuan pada perempuan-perempuan yang ajnabi ni, sahmun, satu panahan, masmumun, beracun, min sihami iblis, daripada panahan-panahan iblis. Nabi sebut lagi, faman tarakaha, siapa-siapa boleh tinggal maksiat ini,
adzaqahullah, Allah bagi kepada dia perasaan ta'ma ibadatin, kemanisan beribadat. Yang mana bila manisnya beribadat menyebabkan tasurruhu, ibadat itu menggembirakan dia. Tasurruhu maknanya ta'ma ibadatin, tasurruhu, ibadat itu yang menyebabkan dia rasa gembira. Jadi sekarang orang-orang kita gembira tak buat ibadat? Tu soalannya. Bila imam semayang 20 rakaat tarawih, makmum kata tak suruh 20, 36. Tu mana nikmat tu buat ibadat. Kenapa pula 36? Kita kan mazhab Syafi'i, tak apalah, mazhab Maliki pun tak apa tarawih ni. Mazhab Maliki 36. Kenapa saya kata mazhab Maliki 36? Sebab Imam Malik, Imam Daril Hijrah, dia berada di mana, di Madinah. Jadi orang Mekah ni dia sembahyang 20 rakaat, tapi dia 4 rakaat dia tawaf, 4 rakaat dia tawaf. Jadi dia tarawih ni maksud dia relax. Jadi lepas sembahyang 4 rakaat tawaf, kau tu sembahyang pula. Jadi di Madinah dia nak tawaf apa? Jadi dia kata relax. Orang Mekah pun dia tawaf kan ibadat juga. Kita nak buat apa? Kita tak boleh tawaf, kita top up lagi. Mereka 20, kita 36. Itu Imam Malik. Jadi kalau ada lah orang-orang di Masjid Abidin ni, tahun ni dia minta dengan imam 1 juzuk 1 malam 36 rakaat top up lagi. Itu maknanya kita ada nikmat buat ibadat. Tapi kalau imam baca panjang 1 juzuk 1 malam, 3 helai sudahlah. Lepas tu 8 rakaat berhenti. Tu tak ada kemanisan dalam ibadat. Kemanisan tak ada. Kenapa kemanisan tak ada? Antaranya kerana dosa kita banyak. Jadi oleh kerana tu tuan-puan, sebelum masuk Ramadan ni kita usaha untuk bersihkan dosa dulu. Jadi soalannya, apakah anugerah Allah kepada kita yang kita boleh ambil peluang untuk bersih dosa sebelum masuk Ramadan? Soalannya, antaranya nisfu Sya'ban. Antaranya. Kenapa saya kata nisfu Sya'ban? Sebab bila kita tengok mazhab, 4 mazhab, tak usah cakap bab hadis lagi dah, kita tengok mazhab tu, 4 mazhab sunat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. 4 mazhab ada dalam fatwa Jordan. Dalam fatwa Jordan saya baca, keempat-empat mazhab mengatakan yustahabbu ihya'uha, sunat untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Cuma mereka berselisih pandangan. Ada yang mengatakan sunat dihidupkan secara berjemaah di masjid. Ada yang mengatakan sunat dihidupkan seorang-seorang, maknanya bangun tengah malam seorang-seorang lah, bukan buat secara berjemaah. Iaitu khilaf, tak apa. Kenapa dikatakan sunat? Sebab ada hadis sahih dan ada banyak hadis dhaif, tapi ada hadis sahih. Hadis sahih dalam Sahih Ibn Hibban. Hadis ni sahih dan memang dinyatakan sahih oleh ulama dahulu. Dan bila kita tengok takhrij ulama kemudian, antara Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud. Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud ni ulama hadis, Syu'aib Arnaud yang berada di Syria, Nuruddin Itir, ni ulama-ulama hadis yang menyatakan hadis ni sahih. Apa bunyi hadisnya? Innallaha yattali'u ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Ta'ala yattali'u ni perhati tengok. Ada juga orang terjemah meninjau-ninjau. Tak apalah. Yattali'u, perhati tengok. Mudah-mudahnya faham. Allah Ta'ala memandang hambanya dengan pandangan rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah Ta'ala berkenan untuk mengampunkan seluruh hambanya, illa melainkan 2 golongan. Yang ni Allah Ta'ala tak ampun. Siapa dia golongan ni? Li musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah. Yang kedua, au musyahin, orang yang bergaduh, tak bertegur siapa. Jadi hari ni 13 hari bulan 13 hari bulan, betul? 13 hari bulan Sya'ban. Besok 14. Malam besok malam nisfu Sya'ban. So kita ada peluang, kalau bergaduh dengan siapa-siapa, tolong WhatsApp minta maaf. Kok ada yang kita tak tegur siapa dengan siapa-siapa, WhatsApp minta maaf. Dia kadang-kadang boleh tahan juga. Orang masjid ni bergaduh tak tegur siapa, boleh tahan juga. Bukan masjid ni lah, ada sebuah masjid tu, saya duduk kat Kelantan, orang Kon.
Kenapa orang call? Waktu tu hari raya. Hari raya, dia kata, ustaz, bergaduh ni orang masjid ni. Kenapa? Sebab bila saya dah balik Kelantan dah, malam tu malam raya. Bila mana orang apa nama masuk satu Syawal, Bilal takbir lah. Syawal kan? Bila takbir. Sudah bila takbir datang AJK. Takbir apa? Penyembah Maha Besar belum lagi isytihar esok raya. Jadi Bilal dia ikut kalender besok raya. Penyembah Maha Besar dia cerita raya pukul 8 malam. Jadi tak kalender esok raya dah. Tak boleh, kokok tak nampak anak bulan, takut lusa raya macam mana? Bising dua tu, masam dua tu. Jadi pengerusi pun call saya. Siapa dia betul sebenarnya? Siapa dia dua ni betul ni? Bergaduh tu. Esok nak raya dah. Allah, saya kata boleh tahan juga orang masjid ni. Tak bagi tahu lah masjid mana. Jadi dia call, pengerusi call. Siapa dia betul? Sebab saya nak damaikan. Saya kata dua-dua betul. Mana satu dua betul? Yelah, yang pertama dia ikut kalender. Kalender tu tak pernah menipu. Daripada dulu lagi memang dia melisiakan ru'yah dan hisab. Tengok dan hisab. Jadi kalau dia hisab betul-betul lah tu. Habis satu lagi dia hormat penyembah Maha Besar, biar dia apa nama? Biar dia isytihar dulu. So, tak usah bergaduh lah. Relax lah. Pening molek saya kata. Boleh tahan juga orang masjid ni main bergaduh dia ni. Tak tegur lagi tu ustaz. Hari tu apa nama? Saya nak jadi orang tengah. Kalau ustaz ada tak apa, ustaz pergi. Ustaz dekat Kelantan dah nak beraya dah. Tengok boleh tahan juga dia punya garangnya. Jadi kalaulah ada tak tegur siapa lagi, WhatsApp minta maaf lah. Saya nak supaya saya diampunkan dosa pada malam nisfu Syaban. Kita ada masa lagi ni. Kalau tak Allah Ta'ala tak ampun, kesian. Semayang sejak daripada maghrib sampai subuh, Allah Ta'ala tak ampun. Naya. Baik. Itu hadis sahih. Paling sahih bab nisfu Syaban. Jadi hadis lain pula. Hadis lain pula, ramai mana Allah nak ampun. Yang ramai mana Allah nak ampun ni, hadis ini diperselisihkan di kalangan ulama. Tapi sebahagian ulama antaranya Syekh Atiyah Saqar. Syekh Atiyah Saqar dia keluar fatwa di Darul Ifta' Misriyah. Ketika ditanya tentang nisfu Syaban, dia bawa hadis ni. Dia kata sebab hadis ni hadis dhaif ringan. Dia bagi tahu hadis ni ada dhaif tapi boleh nak bagi tahu. Apa dia? Nabi SAW sabda, "Fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami bani kalbin." Nabi kata malam tu Allah Ta'ala nak ampun dosa lebih banyak daripada bilangan bulu kambing. Kambing pula kambing kepunyaan bani kalbin. Qabilatun tu'rafu bikathratil aghnam. Satu qabilah yang amat dikenali banyak kambing. Nabi kata Allah Ta'ala akan ampunkan dosa pada malam tersebut lebih banyak daripada bilangan bulu kambing. Kambing siapa? Kambing kepunyaan Bani Kalbin. Bani Kalbin ni satu kabilah yang amat terkenal sebagai peniaga-peniaga kambing. Jadi kalau cakap kambing, kabilah ni lah paling banyak. Kalau cakap budu, Kelantan. Ini lagu tu dah. Kalau cakap senjaluk, Melaka. Orang tahu dah. Ittifaq. Kalau cakap tempe, mana ittifaq dah tu. Kalau cakap burasak, Bugis. Orang tahu Melaka dah. Kalau cakap kambing, Bani Kalbin. Nak bagi tahu terkenalnya. So Nabi guna Bani Kalbin. Nak bagi tahu banyaknya bulu kambing Bani Kalbin dan ramainya Allah Ta'ala nak ampunkan dosa pada malam tersebut. Itulah kuota pengampunan Allah pada malam nisfu Syaban. Besar kuota, pemohonnya tak tahulah, harap-harapnya ramai lah. Dia tak macam rumah mesra rakyat. Rumahnya sikit, pemohonnya ramai. Keampunan Allah ni besar, pemohonnya harap-harap ramai. Jadi Allah Ta'ala akan ampun dosa pada malam tu. Kuatanya besar. Baik. Dalam hadis lain pula pun disebut oleh Syekh Atiyah Saqar, ahli majlis fatwa di di Mesir. Mungkin guru Syekh Atiyah Saqar, guru Ustaz Khudari juga, sebab terkenal kat Mesir. Baik. Syekh Atiyah Saqar bawa lagi satu hadis. Apa dia kata? Dia kata, wa innallaha yanzilu
dan rahmat Allah Ta'ala turun li ghurubis syamsi, mula daripada maghrib. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, yanzilu rabbuna ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Rahmat Allah Ta'ala turun amat-amat dekat dengan hambanya bila? Ketika malam terbaki 1/3, maknanya lebih kurang pukul 3 pagi. Kemudian waktu itulah orang bangun, orang doa pada Allah, rahmat Allah dekat dan mudah Allah Ta'ala makbulkan. Tapi malam nisfu Sya'ban, dalam hadis ni dia sebut apa? Wa innallaha yanzilu, dia rahmat Allah turun li ghurubis syamsi, ketika maghrib lagi. Mana maghrib dia turun dah, dia punya rahmat, punya rapat dengan hamba-hambanya sampai kepada subuh. Kemudian Allah bagi tawaran, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, tak ada ke orang nak mohon ampun, aku nak ampun dosa dia. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah, tak ada ke orang nak minta apa-apa, aku nak bagi. Hal min mubtalan fa'u'afiyah, tak ada ke orang yang kena ujian, aku nak sejahterakan dia daripada ujian. Jadi hal min Nabi sebut, Allah Ta'ala tanya. Jadi kalaulah benda tu berlaku sejak daripada awal ni maghrib sampai subuh, jadi offer dia lama. Sebab itulah orang Melayu ni, dia pun buatlah program apa? Program nisfu Sya'ban, dia ajak baca Yasin. Yang ni yang dikhilafkan oleh ulama. Ulama belah Syam. Ini disebut dalam fatwa Darul Ifta. Ulama belah Syam seperti Khalid bin Mi'dan, Makhul, Ishaq bin Rahawayh, juga boleh dibaca Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahawayh, 3 orang ni, dan ulama-ulama belah Syam, dia kata yustahabbu ihya'u lailatin nisfi min Sya'ban jama'atan fil masjid. Sunat untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara berjemaah di masjid-masjid. Wayalbasun, dan mereka ulama-ulama Syam, wayalbasuna ahsana thiyabihim, mereka pakai pakaian cantik-cantik malam tu. Wayabtakhirun, dan mereka bakar bukhur, bakar bau wangi-wangi. Lagi dalam fatwa tersebut, wayaktahilun, dan mereka bercelak. Ni siapa ni? Ulama-ulama belah Syam. Mereka kata sunat dilaksanakan secara berjemaah. Sebab itulah orang Melayu buat berjemaah. Lepas maghrib baca, tapi orang Melayu baca Yasin sampai 3 kali. Baguslah, tapi jagalah tajwid tu. Kadang-kadang tak jaga tajwid. Saya pernah ikut Allah lajunya baca. Ustaz kalau nak baca benda lain, contoh Yasin, Tabah, Waqiah, silakan. Sebab tidak ada secara khusus amalan yang Nabi bagi tahu. Tak ada amalan khusus. Nak buat. Cuma orang Melayu ni sebab dia minat sangat dari Yasin, dia baca Yasin 3 kali. Kat surau sebelah rumah saya tu, mereka tanya nak buat apa Ustaz? Tak apa. Lepas daripada sembahyang maghrib, kita baca Yasin, kita baca Waqiah, kita baca Tabarakalladzi. Lepas tu kita doa pada Allah Ta'ala. Kemudian kita sembahyang Isyak, kemudian kita sembahyang sunat taubat, kemudian kita sembahyang sunat hajat, kemudian baliklah. Boleh buat gitu? Boleh. Sebab kita ambil pandangan ulama Syam mengatakan sunat dihidupkan secara berjemaah. Habis, apa kata Atha bin Abi Rabah? Apa kata Abdul Rahman bin Abi Malikah? Ulama-ulama belah Hijaz. Okey, golongan ni, Khalid bin Mi'dan merupakan golongan tabi'in. Dia ni tabi'in. Khalid bin Mi'dan ini tabi'in. Khalid bin Mi'dan sempat jumpa dengan 70 orang sahabat. Dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, beliau sempat belajar dengan Abu Umamah Al-Bahili, sahabat. Beliau sempat belajar dengan Thauban, sahabat. 70 orang. Mana beliau ni bukan orang biasa-biasa. Beliau ni tabi'in hebat. Beliau memfatwakan sunat. So kita pun buat gitu kat masjid kita, kerana kita ikut pandangan tabi'in hebat nama Khalid bin Mi'dan. Saya buka Siyar A'lamin Nubala, saya nak kenal siapa dia Khalid bin Mi'dan, sebab dia fatwa macam tu kan. Khalid bin Mi'dan adalah seorang ahli ibadat yang kuat, dan dia kuat berzikir, dan disebut dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala ni kitab biografi ulama-ulama. Baik, disebut bila mana beliau diletakkan di tempat pemandian jenazah ketika dia meninggal dunia, Allah bagi karamah kepada dia, jari dia bergerak. Sebab dia
dia berzikir. Ni dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Dia berzikir, dia biasa berzikir macam ni. Ketika dia meninggal dah, duk gerak lagi, orang tengok. Sebab dia zikir guna jari. Kalau orang Melayu lah letak atas ni, kemudian jari gerak lagi, dia kata pelihara jin. Orang Melayu hantu je. Hantu je. Kait dengan hantu terus. Tapi orang Arab nak bagi tahu ini karamah dia lah. Adalah kitab Siyar A'lamin Nubala. Jadi Khalid bin Mi'dan, Makhul, Ishaq, Rahawai memfatwakan sunat buat secara ramai-ramai di masjid. So kita ambil pandangan tu. Kata Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ni anak murid kepada Ibnu Abbas. Jadi beliau pun tabi'in juga. Kata Atha bin Abi Rabah, Abdul Rahman menikah, sunat menghidupkannya secara sendirian. Jadi tuan-puan buat macam mana? Tuan-puan ambil dua-dua. Ambil dua-dua. Lepas maghrib kita buat sini. Tengah malam, bangun tengah malam pula, karang pula. Malam nisfu Syaban, hari Ahad pada Isnin ni, tengah malam bangun pula sembahyang tahajud, baca Quran, doa pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Cakap dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak ampun dosa pada malam ni. Banyak mana? Seramai bilangan bulu kambing Bani Kalbin. Harap-harapnya aku masuk dalam kuota tu, ya Allah. Dan Nabi SAW bersabda, fayaghfiru lil mustaghfirin wa yarhamu lil mustarhimin wa yuakhiru ahlal hiqdi kama hum. Ini hadis Nabi SAW ketika Nabi bercakap dengan Aisyah. Ketika mana Aisyah bagi tahu, ini dalil mengatakan sunat buat seorang-seorang. Dalil daripada hadis Al-Ala. Hadis daripada Al-Ala, dia terima daripada Aisyah. Hadis ini bertaraf mursal jayyid daripada kitab Syu'abul Iman karangan Imam Al-Baihaqi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qama ar-rasulu minal laili fa atala as-sujud. Nabi bangun tengah malam dan Nabi sujud lama. Hatta dhanantu annahu qad qubid, sehingga aku menyangka baginda sudah meninggal dalam sujud dia. Punya powernya Nabi sujud lama sehingga isteri ingat meninggal. Kita punya powernya semayang cepat sangat sehingga isteri ingat tak semayang. Itu kita lah tu. Baik, bila dia sujud lama sangat menyebabkan faqum tu, kata Aisyah, aku bangun pergi kat Nabi, faharraktu ibhamahu, aku gerakkan jari dia. Aku gerakkan jari Nabi. Saya lupa ibham ni apa, mana satu. Sebab jari kita ni ada nama-nama dia, ni sababah. Ibham tak ingat dah. Dia ada nama dia. Ada khinsar, ada binsar, tak ingat. Melayu kan ada manis kan. Arab ada binsar, ada khinsar, ada sababah, ada ibham. Tak ingat dah. Tapi dalam kitab tersebut ibham. Aku gerakkan ibham. Ibham tak tahulah dia sentuh mana satu jari. Jari mana? Jari ibu ke, saya tak ingat. Baik, dia gerakkan. Yang ni perbincangan fiqh lain lah. Kata batal tak sentuh suami, macam tu perbincangan fiqh lain kali. Dia gerakkan jari Nabi, fataharraka, Nabi pun gerakkan. Oh, hidup lagi. Ada tak isteri kita buat gitu-gitu? Sujud lama, dia pergi kerja. Oh, tidur. Tak gerak terus, diam je. Bang. Oh, tidur. Sujud lama, tidur. Kita lah kan. Tak apalah. Maka bila Nabi SAW ni isteri tegur macam tu kan, Nabi pun siap semayang awal. Dia siap sakit cepat awal. Dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi jumpa Aisyah. Dia pun beritahu Aisyah, ya Humaira, adhananti anna nabiyallah qad khasabiki. Apa maksud khasabiki? Dalam hadis tersebut, lam yu'tiki haqqa. Maksud dia, adakah awak menyangka wahai isteriku, aku sebagai Rasulullah SAW telah tidak menunaikan tanggungjawabku terhadapmu, telah mengabaikan kamu? Sebab sujud lama sangat, sembahyang lama sangat. Bila Aisyah buat gitu, Rasulullah ingat, Aisyah tak puas hati dengan aku ni, sembahyang kuat, patutnya peluklah dia kan. Sekali-sekala datang dah lah isteri ramai. Malam tadi rumah orang lain, malam tadi rumah orang lain tak. Tiba-tiba rumah dia tidur sujud lama. Jadi Aisyah pergi sentuh tu, maknanya isyarat tak puas hati lah. Adakah itu sebabnya wahai Aisyah? Rasulullah tanya. Apa Aisyah jawab? Wallahi la, bukan itu. Walakinni dhanantu annaka qad qubitta li sujudika. Tapi aku ingat kamu sudah wafat kerana sujud lama sangat.
Ha. Maknanya tu Rasulullah ni dia jaga sangat. Dia jaga hubungan isteri sebab dia takut dia ibadat banyak mengurangkan hak dia, mengurangkan tanggungjawab dia. Takut dia. Kita tak suruh bimbang lah. Kita peluk isteri lama sangat sampai dia suruh pergi semayang. Pergi semayang tu, asyik peluk saya pergi semayang gitu. Lagu tu kita. Baik. Jadi bila Aisyah kata gitu, Rasulullah tanya, "Atadrin ma hadhihi lailah?" Tahu tak malam ni malam apa? Aisyah kata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah Taala dan Rasul saja yang tahu. Kemudian Aisyah bagi tahu, Rasulullah bagi tahu, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Rasulullah bagi tahu, malam nisfu Sya'ban ni apa dia? Fayaghfiru lil mustaghfirin. Allah nak ampun dosa. Ingat ni, lil mustaghfirin, orang yang mohon ampun. Jadi besok, malam besok, mohon ampun betul-betul kepada Allah Ta'ala. Sebab Rasulullah bagi tahu Aisyah, Allah Ta'ala akan ampun dosa orang mohon ampun. Moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang mohon ampun dan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wa yarhamul mustarhimin. Dan Allah bagi rahmat kepada orang yang mustarhimin, orang yang mohon rahmat. So kalau nak baca esok, ya arhamar rahimin irhamna, silakan. Kat masjid ni, kat masjid kita buat secara ramai-ramai ni. Kita doa secara umum, mohon ampun dosa, mohon Allah bagi rahmat. Dia tak adalah apa nama doa-doa khusus. Tuan-puan ada kan hajat-hajat khusus dengan Allah Ta'ala? Ada hajat-hajat khusus. Jadi hajat-hajat khusus tu harapnya tuan-puan cakap sendiri dengan Allah Ta'ala. Imam dia kira doa ramai-ramai lah. Takut-takut ada hajat khusus nak kahwin seorang lagi, takkan nak bagi tahu imam. Bagi tahu imam doa tu, yalah makmum perempuan tak aminkan lah. Tapi kalau orang ada hajat-hajat khusus tersendiri, cakap dengan Allah lah. Bila cakap Allah, seorang-seorang tu, saya ada hajat khusus saya, maka kat masjid saya doa lah. Yang orang lain nak semua, apa dia? Ampun dosa, mohon rahmat, angkat bala, kan? Yang tu semua orang nak. Tapi pelik juga masyarakat kita ni, semua kalau tanya tidak ada seorang pun. Kalau kita tanya, awak wabak COVID-19 ni supaya diangkat sesegera mungkin, semua orang nak. Cuba tanyalah siapa pun, berhentikanlah wabak ni ya Allah dah. Tapi bila semaya ajak lepas Jumaat, tuan pun tengok berapa orang tunggu. Saya heran sungguh. Satu masjid saya pergi tazkirah Jumaat, pergi semayang tu ramailah. Kemudian imam kata sudah ni semaya ajak. Semaya ajak tinggal 3 saf. Waktu tu saya rasa sedih. Saya kata, wabak ni semua orang nak supaya dihentikan segera. Tapi bila ada peluang kita nak sembahyang, minta dengan Allah Ta'ala, ada peluang 3 saf saja. Kalaulah sembahyang lepas sembahyang ajak tu sembahyang supaya anak cemerlang SPM, tak apa dah kamu balik awal pun sebab anak kamu tak ada pun SPM. Betul tak? Tapi semua orang berhajat, tapi tak penuh. Saya rasa, ya Allah, apa lagi kita nak cakap dengan Allah Ta'ala? Tolong buat program bagus dah Jabatan Agama suruh semaya ajak lepas Jumaat. Balik awal, saya kata ya Allah, pelik sungguh. Bila surau sebelah rumah saya diisytiharkan supaya dapat boleh buat Jumaat, saya pesan. Saya harap jangan seorang pun bangun semayang. Saya fikir saya nak kunci pintu tu. Saya nak kunci pagar tu. Jangan buka sehingga siap semaya hajat. Saya nak buat lagu tu. Sebagaimana kita kunci pintu kalau orang datang lewat kan, Jumaat kan, kita jangan buka. Saya kata jangan buka sehingga selesai semaya hajat. Sebab bukan hajat saya ni, hajat tuan-puan sekalian, hajat kita semua. Dan saya tidak tahu mana seorang di kalangan anda yang Allah Ta'ala makbulkan doa. Mungkin saya doa kat sini, anda yang aminkan makbul doa. Ada satu cerita kan, cerita yang saya cerita dulu. Cerita budak bawa payung tu, ingat tak? Tak ingat tak cerita budak bawa payung? Kerana budak seorang tu sembahyang istisqa. Sembahyang istisqa, budak ni paling yakin dia seorang bawa payung. Sebab budak kan. Ayah nak pergi mana ya? Nak pergi sembahyang solat istisqa. Datang sekali. Istisqa tu apa ya? Istisqa tu bila kita sembahyang hujan turun. Natijah ya. Dia pun ambil payung. Bapak tak bawa payung pun. Jadi bila pergi sembahyang hujan. Bila hujan, kenapa hujan? Kerana Allah makbul doa seorang budak yang yakin akan hujan. Orang lain tak bawa payung.
Sedangkan Nabi bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Kamu doa pada Allah dalam keadaan kau yakin Allah makbul doa kamu. Jadi kita tak tahu doa siapa yang Allah Taala terima. Jadi alhamdulillah bila saya cakap gitu tak keluar. Jumaat semalam pun ramai sembahyang hajat. Saya cakap benda sama. Kat Masjid Tabayu pun saya cakap. Kita kena peringatkan supaya mereka ni sedar bahawasanya mereka pun nak wabak ini diberhentikan segera. Jadi oleh kerana itu, untuk lepas maghrib kita baca Yasin, sembahyang hajat, itu hajat sama-sama. Yang apa nama, hajat yang sepakat di kalangan kita. Hajat kita sendiri-sendiri dengan Allah Ta'ala, bangun tengah malam cakap dengan Allah Ta'ala pada malam tersebut, insya-Allah Allah makbulkan. InsyaAllah bila kita sudah diampunkan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban, nanti masuk Ramadan, kita dah ringan dah. Dah ringan, ada kemanisan melaksanakan ibadat. InsyaAllah baca Quran pun, kalau baca sikit tak puas hati sebab manis. Baca lagi. InsyaAllah itulah antara keperluan untuk kita mengambil peluang di malam nisfu Sya'ban. Dan bulan Ramadan ni satu bulan yang amat Allah Ta'ala makbul doa. Bulan Ramadan pula. Kalau kita buka Quran, ini penutup ni. Buka Quran, ayat-ayat tentang Ramadan ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah. Ayat mula-mula, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, cerita puasa. Kemudian ayyaman ma'dudat, cerita puasa lagi. Tentang hukum orang sakit, orang musafir. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, cerita bulan puasa Allah Taala turunkan Quran. Lepas Allah Taala cerita puasa, Allah Taala pun selit, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia selit doa. Lepas dia selit doa, masuk pula muka surat sebelah tu, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, hukum puasa balik. Iaitu pada waktu malam boleh bersama dengan isteri, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu cerita hukum puasa. Jadi maknanya ayat puasa, doa, puasa balik. Bila Allah Ta'ala selit doa di antara ayat-ayat puasa, maknanya doa ni satu benda yang besar dan satu benda yang power ketika kita berpuasa. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam muka surat 36 Al-Quran. Buka Quran masa-masa ni, muka surat 36, Allah Ta'ala cerita tentang hukum cerai. 37 cerai, 38 cerai. Cerai berlaku, hukum talak, hukum iddah, cerai. Cerita cerai, masuk muka surat 39, 2 ayat je. Allah Ta'ala cerita, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dia cerita tentang apa? Semayang. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. 2 ayat. Habis 2 ayat, masuk cerita wal mutallaqah, cerai pula. Dalam kalangan muka surat 36, 37, 38, semua hukum cerai dia selit semayang, kemudian cerai pula. Apa kefahaman daripada ayat ni? Nak bagi tahu, kalau kau nak supaya kau selamat daripada cerai, kau jaga semayang. Sebab tu dia selit semayang kat situ. Sekarang kan banyak orang bercerai. Iyalah, semayang tak jaga. Baik, sama juga puasa, doa. Maknanya doa tu power di bulan Ramadan. Jadi kita kena study doa. Sebelum daripada masuk Ramadan, kena study supaya kita faham. Sebab doa power. Dan doa ni pula dalam ayat ni yang menariknya, Allah Ta'ala sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang tanya kamu wahai Muhammad tentangku, sesungguhnya aku amat dekat. Kalau tuan pun buka ayat-ayat lain tentang orang tanya Nabi, pasti ada perkataan qul. Tuan pun buka ayat, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Qul. Apa maksud qul? Muhammad, kau katakan. Mereka bertanya kamu tentang bulan haram, perang di bulan haram. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kamu tentang orang haid. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa adza. Haid itu satu benda kotor. Fa'tazilun nisa, jauhilah perempuan haid. Lagi yas'alunaka 'anil jibal faqul. Maknanya kalau ada perkataan orang tanya kamu, Nabi Allah Ta'ala akan bagi tahu, qul, Muhammad kau bagi tahu. Tapi ayat ni tak, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tak bagi tahu, faqul inni qarib. Apabila ada hamba-Ku tanyamu tentang aku wahai Muhammad, sesungguhnya aku di dekat. Kenapa Allah Ta'ala tak cakap qul inni qarib? Sebab kalau ada qul,
maknanya Nabi Muhammad bagi tahu pada kita. Yang ni Allah nak bagi tahu dia qarib, dia rapat sangat dengan kita, dia terus jawab. Fa inni qarib, tak ada medium antara kita dengan Allah Taala. Lepas tu Allah Taala bagi tahu apa lagi? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Sini satu lagi. Kata Syekh Hisham Hamsi, perkataan ad-da'i, alif lam dal ain, ad-da'i ini adalah isim mangkus. Isim mangkus dia ada ya. Isim da'a yadu isim fa'ilnya da'in. Kalau ada alif lam ada ya. Dia macam al-qadi, dia ada ya. Dan boleh dibuang ya tu, dan boleh dikekalkan dari segi grammarnya. Dalam ayat ni Allah Ta'ala tiadakan ya supaya dibaca pendek. Kalau ada ya, ujibu da'watad da'i idza da'an, tu kalau ada ya. Kalau tak ada ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. So ada ya tak ada ya? Tak ada ya ayat ni. Apakah hikmat tiada ya? Kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu Allah ni rapat dengan kita. Kalau baca panjang dia bunyi macam jauh. Kalau baca pendek dia bunyi macam dekat. Ya dah tuan-puan kan, anak berapa? 5 orang. Lepas tahun seorang. Bila cakap setahun seorang, bunyi macam 10 tahun seorang tu. Tapi kalau cakap lepas tahun seorang, lepas tahun seorang, lepas tahun seorang, nampak laju sikit? Nampak gambar sikit? Betul tak? Sama juga, ujibu da'watad da'i idza da'an, maknanya Allah tu rapat dengan kita. Jadi bila Allah rapat dengan kita dan dia selit di antara ayat-ayat puasa, jadi bulan Ramadan ni amat-amat penting untuk kita doa banyak-banyak. Cuma saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, doa kita ni kalau nak supaya makbul, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Tirmizi, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah Ta'ala tak mustajab, tak makbul doa orang yang berdoa dalam keadaan lalai dan lupa. Jadi kita pun fikir balik, kita muhasabah. Aku ni bukan setakat lalai dan lupa, faham pun tak. Situ faham pun tak. Jadi sebelum kita masuk bulan Ramadan ni, doa waktu power antaranya waktu nak berbuka. Jadi waktu berbuka tu kita baca doa. Kalau ikut riwayat, doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli Allahumma alhamdulilladzi a'anani fasumna wa razaqani fa aftarna. Itu semua adalah doa buka puasa. Tu yang ada dalam riwayat hadis yang saya temui, saya himpun. Ni soalannya, kita baca waktu berbuka tu, kita faham tak kita minta apa? Lama dah puasa, tapi setiap kali berbuka puasa tak pernah tinggal doa. Soalannya, doa tu faham ke tak? Tu jawab. Kalau tak faham, study, supaya nanti kita berbuka, kita baca doa, kita faham. Kalau tak sempat juga, cakap Melayu. Supaya kita faham kita minta apa dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah makbul. Sebab doa tak faham ni tak tahulah makbul ke tak, wallahu alam. Sebab Nabi kata yang lupa, yang lalai pun tak makbul. Ini tak faham langsung. Agak-agak tuan-puan kalau buat kertas kerja, mohon dengan DO untuk dapat projek, DO tanya apa dia projek ni? Tahu, aku tak faham aku tulis apa. Agak-agak dapat tak? Jadi oleh kerana tu tolong fahamkan doa. Jadi sebelum masuk Ramadan ni, study betul-betul doa yang kita nak doakan, supaya kita faham betul-betul. Macam lepas tarawih kan, Allahumma innalaka fi hadhihi al-lailati wa kulli lailatin min Ramadan nafahatun wa jawaiza wa ataya tajudu bi ala man tasha'u min ibadik faj'alna Allahumma kan. Power doa tu. Doa tu memang power. Doa tu. Sebab tu saya cakap pada sebahagian imam, kau baca Melayu je lah. Sebab apa? Power sangat doa tu. Baca Arab orang tak faham, baca Melayu. Sebab bila kita dengar tu, power doa tu. Ya Allah, kau telah peruntukkan malam ni ada orang yang kau akan akan bebaskan daripada api neraka. Tolong jadikan kami, ayah kami, anak kami, zuriat keturunan kami, orang yang kami sayang, semuanya terbebas daripada api neraka belaka, ya Allah. Kan power tu. Lepas cakap gitu, terus orang sambut, Allahumma ajirna minan nari salimi. Tu sambut tu.
Kenapa sambut? Sebab kita minta supaya Allah ampun, Allah selamat daripada neraka belaka. Kita tahu sambut je, tapi tak tahu apa yang imam minta. Jadi Melayu pula cantik, tapi kena selang-seli dengan Arab pula. Sebab apa? Kalau Melayu aja sampai tua pun tak pandai Arab pula dah. Jadi kena usahalah supaya kita faham apa yang kita doakan. InsyaAllah Allah makbulkan. Sekadar itu sajalah, mohon ampun dan maaf ada salah silap. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.